Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Radin Tumina. Salam kepada semua sahabat yang hadir pada tengah hari yang mulia ni. Ya, mungkin yang sedang berehat, mungkin yang sedang bekerja, mungkin yang sedang berada di rumah menguruskan anak-anak. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah Karim. Semua yang hadir pada tengah hari ni, harap kalian jangan biarkan saya keseorangan. Ya, maksud tolong share video ni kepada teman-teman yang lain. Nur Syah Muhammad wants to join you on video. Saya pun tak pandai macam mana tuan-tuan nak join saya. Nanti kita buat sesi untuk bersembang-sembang, insyaAllah. Kita jemput dalam grup untuk memberikan pandangan dan sebagainya. Muhammad Azim Yusof, Alhamdulillah, Nur Syah Muhammad, Ahmad Nazari Lub, ya, Aziz Saifur, Alhamdulillah, sahabat lama, semua yang hadir pada tengah hari yang mulia ni. Jadi tajuk kita Nulaila ya, Ustazah Nulaila Aniza. Alhamdulillah, tajuk kita bincangkan tengah hari ni adalah sebab nak dapat rezeki, sebab Ustaz Nulis, sebab supaya dapat pergi ke Tanah Suci selalu. Ya, pergi ke Tanah Suci selalu ni bukan semestinya orang yang banyak wang. Kadang-kadang seorang tu dijemput dalam keadaan dia tak bersedia pun. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Ada satu kisah yang dikemukakan oleh tuan guru kami, Syekh Dr. Latif Nabulsi. Kisah seorang budak dari Mesir, seorang budak muda dari Mesir yang tak ada pekerjaan, pergi bekerja di Denmark, mencari peluang pekerjaan. Ialah negara Eropah itu negara mata wangnya tinggi, kerjaannya banyak, buat kerja yang mudah pun dapat wang banyak kalau convert kepada currency mereka di negara asal. Maka budak muda dari Mesir ini bila tak ada kerja kat Mesir, pergilah ke Denmark untuk bekerja. Tapi sebelum dia dapat kerja tetap, dia ambil peluang untuk berniaga dekat masjid, niaga tasbih, apa lagi, kurma, kopiah, jubah, seluar, bahagian dalam untuk pakai jubah. Yalah macam kita dapat lihat orang Bangladesh, warga Pakistan jual kat masjid-masjid kita. Ya, maka pada kali itu tuan-tuan dan puan boleh sekalian, masjid mengalami satu keadaan kewangan yang merosot. Maka pihak pemilik bangunan itu ingin supaya bangunan dikembalikan kepadanya. Kalau kita pergi ke Europe, kita akan lihat sepanjang Jumaat ni ada setengah-setengah negeri berlaku, setengah-setengah negara berlaku secara banyak kali ya. Satu Jumaat, satu hari Jumaat itu mungkin ada 5-6 kali Jumaat. Satu Jumaat tu dengan khutbahnya mungkin comprise lebih kurang dalam dalam 10-15 minit saja. Habis Jumaat tu keluar, masuk kumpulan yang kedua, masuk batch yang ketiga. Kadang-kadang pada satu Jumaat itu 5-6 kali sebenarnya Jumaat dikerjakan, mengambil kira tempat yang sangat sempit dan tak dibenarkan untuk melimpah-limpah sembahyang sampai ke jalan raya. Maka budak muda di Mesir ni sembahyang Jumaat dan kemudian dia pun berniaga kat luar lah. Dah habis turn dia, orang lain pula masuk untuk sembahyang Jumaat. Tiba-tiba budak muda ni mendengar bahawa pengumuman dia buat banyak kali oleh imam masjid bahawasanya masjid nak direlong, bangunan masjid nak dijual. Mereka terpaksa keluar, sewanya dinaikkan begitu tinggi. Maka budak Mesir ni rasa terpanggil. Banyak kali pengumuman itu dibuat, dia pun tampil dengan beberapa keping duit Europe yang dia dapat, jual serban jubah ni tadi, pergi ke hadapan di tempat imam dan menyerahkan jumlah wang tersebut dalam kopiahnya, berkata, Allahu Akbar, ya, pada hari ini mari sama kita berdua, kita dengar ada pengumuman banyak kali oleh imam masjid bahawasanya tempat ini akan diambil, bangunan ini nak dinaikkan sewa, kita semua tak mampu bertahan. Mana kita nak letak muka kita depan Allah? Budak muda ni bersemangat bercakap. Berapa sen dia dapat tuan-tuan? Berapa euro saja berniaga pada hari itu. Kopiahnya, tasbihnya, tahulah berapa sangat income-nya. Tapi oleh kerana semangat dia yang terbuku dan dada ni, dia pun menghantar duit itu ke hadapan. Bersemangat dia mengajak orang lain untuk bersedekah. Dan pada waktu itu, mulai hari itu, melimpah ruahlah bantuan datang. Yang toki ayamnya, toki kapetnya, toki keretanya di kalangan orang Turki, orang Arab, orang Islam dan sebagainya, Pakistan, toki daging. Maka dalam tempoh seminggu daripada Jumaat itu, terkumpullah satu jumlah wang yang sangat luar biasa. Ya, Alhamdulillah, terima kasih semua. Nak ada star pun, apa salahnya. Ya, Mak Haji Syahnanda di Singapura, masya-Allah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ya, good job brother. Alhamdulillah, nanti kita jumpa kat Melaka. Fadil Rahim, ya, Muhammad, Aisyah binti Muhammad, ya, barakallahu fikum. Terima kasih semua kerana menemani saya tak keseorangan.
Jangan lupa share pada teman-teman yang lain. Moga ada manfaat dalam perkumpulan kita, pertemuan kita, walaupun saya tak melihat wajah tuan-tuan yang mulia. Terima kasih Ustazah Nurilis. Saya tak ingat lah kat Denmark ke kat mana. Lupa saya ni, Europe. Yang pentingnya budak muda ni kemudian mengumpulkan wang dan menghantar ke hadapan ruang masjid dan berkata, kita ni Allahu Akbar, takkan tak ada duit nak ada rumah untuk rumah Allah ni. Rumah dinaikkan sewa, kita semua duduk berpeluk tubuh tak buat apa-apa. Semangat dia. Akhirnya jumlah yang dikumpulkan sangat luar biasa, hebat. Tuan Imam pun mengumumkan pada hari Jumaat selang beberapa waktu selepas itu bahawa jumlah yang dikumpulkan begitu banyak dan mereka bukan saja mampu bayar sewa makan, mampu beli bangunan itu. Masya Allah, subhanallah. Ini dalam hadis mengatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang telah pun memulakan satu tradisi kebaikan di tempatnya, dalam keluarganya, di mana saja dia berada, maka orang melakukan kebaikan tu tak putus-putus baginya pahala yang berterusan. Tuan-tuan cubalah fikir. Kat ofis tengok ada surau tak ada sejadah, bawa sejadah ke? Tak ada Quran, letak Quran ke? Supaya orang boleh baca Quran dan tuan-tuan dapat pahala. Orang kata make money while you are sleeping. Ni make sawab, ajar. Deeds, buat satu kebaikan waktu kita pun tak sedar kebaikan termasuk dalam kaum akhirat kita. Macam itulah. Maka budak muda ini telah pun menyebabkan ramai orang tersedar daripada lamunan masing-masing dan berfikir tak boleh buat apa-apa, rupa-rupanya banyak benda yang boleh disumbangkan, dan akhirnya bangunan itu pun dibeli dan Imam Masjid pun buat pengumuman. Terima kasih kepada semua, terutamanya pada anak muda di Mesir yang datang meniaga tepi masjid, walaupun dermanya hanya berpesen saja, tapi kerana dia telah menggerakkan semangat untuk berderma itu, akhirnya dapat dikumpulkan wang yang banyak dan semua orang rasa terpanggil untuk memulakan kebaikan itu, menyumbang bersama-sama membeli masjid itu. Maka beberapa bulan kemudian budak Mesir ini pun jumpa dengan Tuan Imam. Dia dah akrab lah hubungannya. Tuan, saya dapat jemputan pergi ke Mekah. Allahu Akbar. Ya nak dapat pergi ke Mekah. Kali kau balik ke Mesir lah. Ya makcik saya seorang yang ibu tunggal. Dia dapat tawaran pergi haji, tak ada mahram, maka saya akan menjadi mahramnya. Saya makcik saya. Doakanlah saya Ustaz supaya saya boleh pulang dari sini dapat pergi Mekah. Baik. Orang kau peluk semua orang, semua sedih lah, sayulah melihat budak ni datang nak kerja kat Denmark, kemudian dia balik ke Mesir untuk teman makciknya melaksanakan ibadah haji. Tuan-tuan, dia pun tak tahu dia pergi Mesir, dia pergi ke Mekah itu, tuan-tuan. Tak sedar dia dapat jemputan ke sana. Yang penting, al-muhim, yang pentingnya, ketika semua orang beli wukuf di Arafah, itulah wukuf beliau berdoa kepada Allah dengan bercucuran air mata. Itulah kali pertama dan kali terakhir budak muda itu berdoa dekat Arafah, tuan-tuan. Yang mana dalam hadis mengatakan Allah Taala mengabulkan doa semua orang yang mohon pada hari itu. Allah bangga bertanya pada para malaikat, apa arada haula, apa benda yang dikehendaki oleh ramai-ramai itu? Maka jawapan para malaikat, mereka nak keampunan daripada-Mu, ya Tuhan. Allah bersaksi bahawa semua mereka diampunkan dosa, dipenuhi segala hajat. Budak muda ni itulah haji pertama dan haji terakhir dia berdiri wukuf di Arafah bersama dengan sekian ramai manusia yang mohon keampunan kepada Allah, dan pada hari itulah beliau meninggal dunia. Maka sampailah berita yang menyediakan itu kepada sekalian orang Islam yang telah pun disengat, diinjek, disuntik semangat olehnya beberapa waktu sebelum ni untuk menyumbang. Mereka semua menangislah mendengar pemergian budak yang saleh ini. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan, kadang jemputan ke Tanah Suci ni bukan sesuatu wang tau. Satu hari Dr. Syekh Salih Al-Maghamisi, seorang ulama terkemuka dari Hijaz, bercerita bahawa beliau dijumpai oleh seorang Arab dan dia bertanya, dan orang Arab itu bertanya kepada Tuan Guru soalan, dan Tuan Guru bertanya kepada musim haji pada masa itu. Syekh Salih Al-Maghamisi bertanya kepadanya, Tuan, berapa kali Tuan datang menunaikan ibadah haji? Lelaki itu diam penuh, dia sayu, dia nak jawab. Akhirnya dia berkata, saya naikkan ibadah haji insya-Allah, alhamdulillah tahun ni tahun ke-36 kali. Kali ke-36, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jawapan Syekh Salim Al-Maghamisi, aku orang Saudi, aku pun tak pergi banyak macam tu, dan kamu pun rata-rata tak mampu buat sebanyak itu, kan? Maka saya bertanya kepada orang tua yang telah pergi 36 kali menunaikan ibadah haji ni, mana 36 tahun berturut-turut? Ya. Fatahiyah Khaidir Saleh Ikram Husin, barakallahu fikum. Maknanya dah 36 kali kau pergi menunaikan ibadah haji, ya. Apa rahsiamu? Dia kata, dulu masa pergi kali pertama saya masih muda remaja. Juga ceritanya dia menemani makciknya, mahramnya. Maka dalam perjalanan itu dari Mesir juga cerita orang Mesir ni. Hebat orang Mesir, tuan-tuan.
Maka menaiki bas, dan bas itu berhenti dekat Iskandaria, Alexandria, dan bas itu akan naik atas feri akan berlabur pergi berlayar sampai ke Jeddah. Itu pergi pengangkutan darat. Maka aku telah menaiki coaster bas ni. Bas ni boleh muatkan lebih kurang 20 orang lebih penumpang. Satu rombongan ni cerita lama dulu tuan. Dan bas ni bila dalam perjalanan aku duduk di satu tempat, aku toleh ke belakang, aku lihat seorang makcik duduk di bahagian belakang yang mana kawasan itu merupakan kawasan roda. Kalau coaster ni, bas kecil ni, dia bahagian belakang tu roda dia ada agak menonjol, ada setengah bas coaster lah. Dan kalau duduk kat situ tentu tak selesa lah, utamanya bagi perempuan yang sudah pun berumur. Maka saya melihat makcik tu, saya bersalah, dia duduk kat situ. Allah, saya orang muda, dia orang tua duduk. Saya mau pergi ke makcik tu. Makcik, boleh saya tolong makcik? Dia nak ada apa? Makcik duduk kat kawasan ni, kesian makcik. Bagi saya duduk makcik, saya orang muda, saya masih kuat, saya duduk kaki terlipat pun tak apalah. Makcik duduk tempat saya. Makcik ini terus berdoa, kata, ya Allah, ampunkan dosa dia, jemputlah orang muda ini menunaikan ibadah haji sampai dia mati. Tuan-tuan, itu doanya. Cerita Syekh Salim Al-Ramisi tau. Ini seorang ulama daripada Hijaz, jadi imam di Masjid Quba. Maka perempuan ini berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa orang muda ini dan jemputlah dia menunaikan ibadah haji sampai dia meninggal dunia. Saya bersyukur, alhamdulillah, amin. Jangan pandang seorang leceh tau, dan lekeh, kerana mungkin dia merupakan seorang wali di sisi Allah. Jangan pandang satu amalan itu kerdil, kecil, tak ada nilai, kerana mungkin dengan amalan yang kau pandang kerdil, kecil, tak bernilai itulah yang masukkan orang ke dalam syurga tau. Jangan sekali-kali underestimate, belittle orang, pandang hina kat orang, nilai orang pada penampilan diri, kutuk-kutuk orang sewenang-wenangnya. Jangan tahu. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, makcik ini mendoakan untuk lelaki tersebut, orang muda itu. Moga Allah ampunkan dosa kau dan Allah jemput kau menunaikan ibadah haji. Rupa-rupanya makcik ini merupakan wali Allah, tanpa disedari oleh sesiapa pun. Sayyidina Ali berkata, jangan pandang kerdil pada satu amalan, kerana dengan amalan kerdil itu mungkin kau masuk syurga. Jangan pandang hina pada seseorang, mungkin orang yang kau pandang hina itu merupakan wali Allah. Macam itulah maksud hadis mauquf ini kepada Sayyidina Ali Allah wajah. Baik, jadi dia pendekkan cerita, lelaki ini pun balik daripada ibadah haji. Tahun berikutnya ada orang suruh buat ibadah haji untuknya. Kau dah pernah pergi haji kan nak? Apa kata kau pergi haji untuk bapak aku? Nak bagi ambil duit pergi haji. Tahun berikutnya dia pun tak jangka nak pergi haji, orang datang lagi jumpa, tolong tuan, ada orang nak pergi haji, saya dengar awak dah pergi haji 2 kali, tolong buat haji badal untuk orang ni. Begitulah berlaku berterusan. Dan sekarang adalah kali ke-36 dia pergi menunaikan ibadah haji. Kata Syekh Saleh Muhammad Al-Ramisi, Imam Masjid Quba ini, tuan-tuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan Muhammad Nuzul Hasan. Jadi sebenarnya pergi haji ni bukan dengan sebab orang banyak tau, tapi dia merupakan satu pilihan daripada Allah. Kerana hadis mengatakan al-hujjaj wal mu'tamirun wufudullah in da'u ajaba lahum wa in saghfaru ghafara lahum. Sungguhnya orang menunaikan ibadah haji dan umrah ni merupakan duta jemputan Allah SWT. Bila mereka berdoa kepada Allah, Allah makbulkan. Bila mereka beristighfar, Allah akan kabulkan, Allah akan ampunkan, Allah terima segala hajatnya. Kalau kita pergi rumah orang kan, tentulah tuan rumah tu bersahati gembira tengok kedatangan kita, cuba untuk layan kita sebaik mungkin, apa kita minta akan dipenuhi. Maka lebih-lebih lagi Allah SWT yang memiliki langit, bumi, aras yang maha besar. Tak ada apa nilai pun benda yang kita minta tu. Dunia ni macam ibarat selai kepak nyamuk kepada Allah SWT, tuan-tuan. Tak ada nilai. Lau kanat di dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma sakallahu kafiran syarbata ma'in. Kalau dunia ini punya nilai macamlah selai kepak nyamuk, maka sudah tentu Allah tidak memberi si kafir minum walaupun setitis, walaupun seteguk air. Tapi oleh kerana dunia ni tak ada nilai di sisi Allah, kau berusaha kau dapat, kau kafir ke, kau mukmin ke, betul cara kau dapat. Maka tuan-tuan, kita minta kepada Allah Taala supaya dikumpulkan di tempat yang mulia ni. Saya nak cerita kepada tuan-tuan, apakah jalannya supaya kita dapat pergi menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Dia sangat berkaitan dengan rezeki kita, tuan-tuan kerana bukan sahaja wang ringgit, tapi kesempatan pun rezeki juga, keluarga pun rezeki juga, anak-anak pun rezeki juga. Ada orang tak kesempatan masa dia sihat, kerana dia kerja pun biasa-biasa aja, tapi anak-anaknya semua berkat,
anak-anaknya belajar bagus, kerjanya bagus, maka anak-anak yang kumpulkan duit hantar dia pergi ibadah haji, umrah berkali-kali. Dia pun tak terfikir boleh berlaku demikian. Kan? Berlaku begitu tak? Berlaku. Anak-anak menjadi sumber rezeki buat kita. Ya, ada orang isterinya, walaupun dia tak punya wang, tapi isinya punya kaitan dengan orang bangsawan, orang hartawan, maka keluarga isinya hantar dia pergi ibadah haji, maka isi itu menjadi sumber rezeki buatnya. Betul tuan-tuan? Ya, ada orang ayah ibunya menjadi sumber rezeki buatnya. Dia pun tak terfikir dapat buat ibadah haji dan umrah. Tiba-tiba tanah faraid ayah dia beli oleh kerajaan dengan harga yang sangat munasabah. Dapatlah dia sejumlah wang, bukan saja cukup hidupnya, bahkan boleh pergi haji. Maka ayah ibunya menjadi sebab rezeki dia pergi menunaikan ibadah haji umrah. Syukurlah pada Allah banyak. Ada orang kawan dengan jutawan. Ya, maka kawan tu pula yang menghantar dia menunaikan ibadah haji. Pendek ceritanya, rezeki ni datang dalam berbagai-bagai bentuk. Tapi sebagai satu gaya hidup yang bersumberkan kepada Quran dan hadis, ma faratna fil kitabi min syai'. Tak ada satu pun yang Allah tinggalkan, yang Nabi tak sebut. Mesti ada jalan keluarnya, mesti ada caranya. Jadi kita orang beriman ni tuan-tuan, saya nak bawa kepada tuan-tuan tajuk ni, biarlah berkali-kali sekalipun dibawakan, tapi dia sangat penting untuk kita faham tuan-tuan ya. Baik, yang pertama sekali untuk dapat rezeki, untuk dapat peluang untuk melakukan amal saleh, dan juga dalam bidang yang kita bincangkan ni, haji dan umrah, nombor satu sekali mesti bertakwa kepada Allah tuan-tuan. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau kita ni ayah ibu didik anak-anak untuk jadi manusia, kalau anak kita malah belajar, pujuklah dia. Belajarlah sungguh-sungguh, nak belajar ni merupakan ibadah. Menuntut ilmu ni jihad. Ya, supaya bila engkau belajar pandai-pandai, ayah tak ada wang banyak nak sekolah ke engkau dapat peluang yang baik kan, dari beasiswa, maka kau dapat belajar di tempat tinggi. Nanti kau keluar ada peluang kerja yang baik untuk kau, boleh kau hantar ayah pergi haji di umrah. Contoh tuan-tuan, takwa kepada Allah pada anak-anak, takwa kepada Allah pada tempat kerja. Satu hari seorang sahabat saya, seorang ustaz bercerita, dia menyampaikan kursus haji dan umrah di satu tempat. Ya, katalah peristiwa itu berlaku tahun 88. Maka di antara yang hadir mendengar kursus haji itu 88, 89, 90 betul-betul ada seorang bernama Fulan bin Fulan. Saya lupa namanya. Berkatalah Abdullah lah tuan-tuan ni, Abdullah datang. Ustaz dia tengok, Tuan banyak kali datang kursus haji, saya dah pergi haji ke? Belum Ustaz. Kerja sebagai apa? Saya kerja sebagai seorang cleaner, sebagai tukang apa nama? Tukang pembersihan, bahagian pembersihan Dewan Bandaraya sekian. Oh ya ke? Dalam hati Ustaz ni terfikir, sian abang ni dia pergi dengar kursus umrah, kursus haji bertahun-tahun, tapi belum ada peluang untuk menunaikan ibadah haji. Yalah, kerjanya pun biasa-biasa saja. Ada niat ke nak pergi haji tuan? Katalah nama Abdullah Tuan Abdullah dia niat nak pergi haji. InsyaAllah Ustaz tak ada apa haral, saya azam sekarang tahun 88, InsyaAllah 10 tahun ni sekarang, tahun 97 saya nak pergi menunaikan ibadah haji. Kalau tak haji pun umrah, 10 tahun insyaAllah duit saya cukup. Tuan-tuan ni mulia Allah sekalian, lalulah tempoh itu, datang kursus lagi sampai 7-8 tahun. Lepas tu tahun ke-9 ke-10 tak jumpa dah orang berkenaan. Tiba-tiba 5 tahun kemudian baru jumpa. Ini Ustaz ni cerita Ustaz ni berkata pada Allah ni, abang nama apa yang saya lupa tu, Ustaz datang kursus haji kat saya kan. Ya Ustaz, saya nama saya sekian. Yang Ustaz tanya bila nak pergi haji dan umrah. Saya kerja sebagai bahagian pembersihan Dewan Bandaraya kan. Haji biasa-biasa saja. Ni cerita 30 tahun lalu. Maka Ustaz dengan berkat kursus saya datang, usaha saya untuk pergi haji, tak macam mana Ustaz, tiba-tiba tahun ke-7 ke-8 saya dengar kursus Ustaz tu. Kemudian tanah ayah saya kat kampung diambil kerajaan, dan kerajaan bagi satu compensation yang sangat baik lah kepada kami, bagi-bagi alhamdulillah cukup semua. Ya, saya duit makan pakai semua cukup, cuma nak pergi haji tak cukup duit lah. Tapi oleh kerana dapat duit ni, cukuplah saya ngisi pergi haji. Dah daftar haji pun, jadi pergi haji muassasah, alhamdulillah syukur. Saya niat Ustaz pergi 10 tahun, Allah bagi saya 9 tahun, 8 tahun selepas ikut kursus dengan Ustaz. Kawan saya cerita tuan-tuan ni, dan dapatlah pergi haji. Kat situ menunjukkan kepada kita tu peluang tuan. Ya, niat, azam. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah di hujung surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Walaupun laba-laba ni binatang yang lemah, ya, sarangnya begitu, keadaannya, kehidupannya sangat zuhud, sederhana, tapi kalau konsisten melakukan ketaatan, maka Allah akan beri makanan juga kepadanya. Kan dia buat spider web kan.
Ya dapat juga tangkap. Kita duk fikir macam mana laba-laba ni makan. Kalau kita bersihkan rumah nampak laba-laba yang macam kapas tu bergerak segitu, apa benda ni makan ni? Laba-laba pun ada makanan, tuan-tuan. Ini kan pula kita kalau punya prospek dan juga punya usaha, punya keikhlasan, kesungguhan dalam buat satu benda, Allah bagi kita makan walaupun ya kita rasa tak cukup, sebenarnya cukup. Bagai laba-laba itu. Tu sebab ayat berkaitan dengan mujahadah ni masuk dalam surah laba-laba. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik. Jadi perkara pertama, bertakwa kepada Allah Taala. Berusaha bersungguh takwa pada Allah. Walaupun kau berniaga burger je berjalan dan kau bertakwa pada Allah, rezeki kau cukup tau. Tapi kalau kau tak bertakwa pada Allah, gaji kau satu hari 10,000 pun, rezeki kau memang tak berkat. Hidup kau memang tak betul. Hidup kau berkecamuk, menggamat kerana tak ada paksi keberkatan ni tadi, kerana keberkatan datang dengan ketakwaan. Baik, perkara kedua yang bolehkan kita untuk mendapat rezeki di sisi Allah SWT adalah sembahyang, tuan-tuan. Sembahyang. Kan itu Allah SWT menyatakan dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Suruhlah keluargamu menunaikan salat dan bersabarlah untuk salat itu. Subuh tadi kan. Kejut tak anak-anak bangun subuh. Ataupun ulama dia dah besar, pandai lah dia. Kang suruh bangun kang, dia mengajuk pula. Dia mengajukkan dia lagi pada rumah. Dia tak duduk dengan kita. Dia wang dia banyak bagi kita bulan ratus-ratus. Kan kita terus sembahyang kan. Dia tak suka, dia lari, dia tak bagi kita duit. Tentu ada mulia kat sekalian. Ingat tahu, keberkatan hidup ni milik Allah. Allah yang beri. Itu sebab setiap malam kita kena ingatkan aspek keberkatan ni. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca setiap malam. Nabi ajar baca setiap malam sebelum tidur. Surah Al-Mulk. Pangkalnya mengatakan keberkatan itu milik Allah. Bukan milik tangan orang kaya, bukan milik tangan orang alim. Mungkin Allah boleh berikan, bukan milik sesiapa, dia milik Allah. Maka carilah keberkatan dalam hidup dengan salat. Suruh keluarga kita salat. Nabi-nabi pun menyuruh keluarga mereka salat. Dan itu Allah menyatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu salat. Salat apa? Salat fardu. Kalau dia dah besar, ajar dia sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat Amar sembahyang sunat, Arif sembahyang sunat. Ali sembahyang sunat, sembahyang sunat nak. Sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu adalah ibarat kalau kau berniaga, ibarat sunat itu macam bonus tau. Kau nak tak berniaga setakat untung, setakat dapat ROI, pulang modal je. Kan? Break even je. Tak mau dapat untung. Nak macam tu berniaga, tak mau kan? Dunia nak. Jadi kenalah kita menunaikan salat dan tambah salat sunat, mohon kepada Allah SWT. Yang ketiga, hendaklah kita rajin istighfar kepada Allah. Target kita nak pergi haji tahun depan kan, dengan Zazan Travel kan. Maka satu hari kena ada komitmen menyimpan akaun akhirat kita, iaitu beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali sehari. Sebaik-baiknya 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau nak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dulu betul. Dari sudut bahasa Arab dulu betul. Kalau hayyul qayyum jadi mubtada khabar, kalau hayyul qayyum jadi maf'ul bihi. Dulu betul, tuan-tuan. Tak payah tanyalah mana satu lebih baik. Dulu betul. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dulu betul. Merujuk dalam riwayat Muslim. Itu bahasa Arab begitu. Tak ada pula yang mengatakan ni lebih daripada yang itu. Jadi deposit kita di sisi Allah ni tadi macam cerita budak di Mesir, macam cerita orang yang telah didoakan perempuan ni tadi yang beri tempat duduk kepadanya dalam bas itu. Ini semua cerita orang bertakwa, cerita orang banyak istighfar pada Allah. Agak-agak Allah pilih ke seorang tu kalau mulutnya sentiasa mengutuk orang, tak ada masa nak mohon keampunan diri sendiri. Ya, apa dia kata? Apa dia kata, lupa lah saya. Apa pepatah bahasa Melayu kata? Salah orang bukan nampak lagi, saya sendiri tak nampak. Apa tuan-tuan, saya pun tak ingat tuan apa patah bahasa Melayu. Jadi Aziz Taifur kan, ingat kan? Jadi banyak lagi sifat Allah. Tuba liman syaghalatu ayyubu wa nujubin nas. Baik sekali bagi orang yang disibukkan dengan kekurangan dirinya daripada mencari-cari kelemahan orang lain. Tak ada kerja lain, buka je Facebook kutuk orang.
Ni sebahagian orang kasihan dia tak kenal mengenal. Dan antara musibah yang paling besar berlaku pada kita, sebenarnya Imam Ghazali pernah nyatakan Ihya Ulumuddin, adalah cerita manusia pada zaman kini yang menceritakan tentang aib seseorang yang dia tak pernah kenal orang itu secara rapat, dan orang tu pun tak kenal kepada dia, tetapi oleh kerana dunia social media yang ada ni, sokmed ni, medsos ni yang ada, sehingga menyebabkan kita kenal orang tawan mana dan dunia macamlah kita rapat dengan dia. Kenal tak pula ni pelan, dia tu pun tak tahu dia hari ni kahwin, besok bercerai, lepas tu lusa kahwin. Yang kau pergi cerita orang buat apa? Kau tak kenal dia pun kan? Yang kau pergi ikut Facebook dia buat apa? Yang kau tak ada apa manfaat untuk kau tahu tentang dia, tapi dia menceritakan hal itu seolah-olah dia kenal rapat orang tu. Tanyalah tuan-tuan, budak-budak muda pada ini, dia kenal main bola sepak, salah ke tak salah. Macam salah tu kawan-kawan dia, macam salah tu minum mengetih dengan dia. Tuan-tuan ni boleh tengok sekian kuman di seberang laut nampak gajah depan mata. Kuman seberang laut nampak. Inilah masalah kita Jadi mohon pada Allah keampunan selalu untuk pergi umrah, ibadah haji. Sekarang kena depositkan istighfar setiap hari 100 kali, insya-Allah. InsyaAllah. Bagaimana Allah berkuasa menghantar pemuda daripada Mesir itu menunaikan ibadah haji walaupun tak jangka. Dan pemuda yang bantu makcik itu dalam bas itu berkali-kali hingga 36 kali walaupun dia tak pernah minta. Itulah juga Allah yang kita minta kepadanya rahmat dan juga nikmat supaya kita dapat menaikkan ibadah haji dan ibadah umrah. Kemudian ada masalah. Barakallahu fikum. Jadi istighfar ni sekurang-kurangnya 70 kali sehari, dapat 100 kali, sangat baik. Yang keempat, ni ramai orang bercakap tentang silaturahim. Jaga silaturahim tuan-tuan. Man arada yusatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Dalam hadis Ahmad dan Nasa'i dan sebagainya, Nabi kita telah pesan, siapa yang nak rezekinya murah dan juga hidupnya berkat, sihat, maka hendaklah dia menjaga silaturahimnya. Jagalah oleh kita silaturahim dengan adik-beradik, makcik, pakcik, ipar, duai, adik-beradik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi jaga mulut kita daripada menyebabkan orang terluka perasaan. Kita kalau nak bagi kakak kita duit pun janganlah sebut ni zakat saya tahun ni, mana dokumen sign. Tuan nak bagi zakat, bagilah. Kata ni hadiah akak ya, tahun ni adalah sikit wang ni, minta wang akak, tak dapat bagi banyak. Akak doakan saya mudah-mudahan tahun depan tambah rezeki, tambah saya boleh bantu kakak. Contohnya tuan-tuan begitu. Perkataan tu kena jaga. Sebab kadang-kadang kita jumpa sekejap hari raya, tapi kerana perkataan yang kita lemparkan, lukanya itu berterusan sampai hari depan. Orang tak nak balik, tak nak jumpa kita. Ambil kau, tak nak dia balik jumpa kita. Kerana jumpa je kita, semua perkataan yang dihamburkan tu semua melukakan, semua merembat, semua melepas geram kat orang. Tuan-tuan ni boleh buat sekalian Jadi jaga silaturahim. Balik orang buat gathering, buat apa yang mampu. Dah kita ni tahu pemalas, bawa lah minyak masak. Orang nak masak ada minyak. Bawa lah air mineral. Ni dah pemalas satu hal. Balik kampung tengok orang masak semua, kita jadi bos, pergi keluar sana, pergi keluar sini. Dah tu nak balik, ambil pula pau pula air yang orang bawa. Apa punya cerita ni tuan-tuan, macam pernah dengar je Apa teruk sangat kita ni, macam miskin sangat. Kita nak datang nak bawa barang, kereta tak muat, barang banyak. Balik ada pula tempat nak mengangkut barang. Tak, ni saya cerita je, cerita orang cerita buat saya sampai-sampaikan. Ambil pengajaran tau. Kan sekarang orang suka sikit family day, sikit family gathering kan, sikit pergi outing sana, sikit pergi buat potluck. Kita tak buat apa-apa pun, datang makan lantak je. Balik kan ada bekal, kita lah tolong ambil. Tadi pergi susah sangat nak bawa barang. Macam-macam lah tu Macam mana nak bagi silaturahim, orang pun meluat dengan kita. Dah tak bawa apa-apa, pau pula orang lain punya, bila nak balik habis semua diangkutnya. Dengan basuh periuk, ambil kau itu pun nak bawa pulang. Gurau lah datin hajar ni dengar cerita mana-mana lah, kat Nigeria, kat Ghana, kat Kenya berlaku macam ni lah. Baik, jadi jaga silaturahim. Kadang-kadang silaturahim tu dengan kata-kata yang baik, kadang-kadang dengan duit, kadang-kadang dengan barang, kadang dengan tulang, kadang bercakap yang baik, kadang telefon. Itu namanya silaturahim. Kadang hadiah menghadiahkan. Ada pula orang yang kadang-kadang bila orang bagi hadiah padanya, tak payah bagi hadiah, lagi nak bagi duit, jangan bagi hadiah. Ada pula syarat pula. Macam dia lebih pandai daripada Rasulullah pula. Rasulullah SAW sabda, tahadaw tahabu, bagi hadiah nanti sayang. Kita kalau nak bagi duit RM100 pun rasa sikit, tapi kalau kita bagi hadiah itu tanda ingat. Betul tak?
balik dari Mekah, bagi sejadah. Berapa harga sejadah kat Mekah beli? Baru 20 rial. Tapi orang tu duk ingat lekat sembahyang tahajud, dia doakan untuk kita kerana dia make people feel that they are important. Kita jadikan orang tu merasakan dalam dirinya bahawa dia tu penting dalam hati kita. Itu perkaranya. Tuan-tuan ni boleh kasihan. Kau macam hatilah ni gurau di tengah hari. Tak ada sesiapa, tak ada kena-mengena pun dengan hidup atau yang mati. Baik. Lagi perkara yang boleh menambah kedudukan kita di sisi Allah dan juga menambah berkat rezeki kita, dan insya-Allah kita dapat menaikkan ibadah haji selepas jaga silaturahim ini, banyakkan sedekah. Bukan pada nilainya, tapi pada ikhlasnya. Macam mana tuan-tuan? Ya. Hari Jumaat kita mampu RM5 lah. Dah 20 tahun Ustaz saya terima RM5 sebulan. Masya-Allah, kalau kali dah berapa banyak tu. Itu je yang mampu, itu je yang mampu. Memanglah gaji bertambah tapi anak pun bertambah, tanggungjawab bertambah, maka ni saja yang mampu dikeluarkan. Buat. Jangan tak buat, tuan-tuan ni boleh kau sekalian. Ya, kalau kita gunting rambut harganya RM8, bagilah RM2 tu sedekah pada tukang yang rambut, gunting rambut. Jatuh miskin ke kita RM2 tu, tuan-tuan? Nampak? Ya, anak kita dia ada yuran nak kena bayar RM56, 50 sen. Genap lah RM100. Oh, banyak sangat Ustaz. Tak apalah RM60. Gitu. Jangan bagi ngam-ngam je. Kita minta orang hantar ikan kat rumah kita. Ada tangkap siakap dalam WhatsApp group keluarga. Ada yang kampung dia tangkap siakap. Atau hantar ke rumah. Harganya berapa? RM15, 80 sen. Bayar ngam-ngam je beli 80 sen. Bagilah lebih sikit, RM16 ke. Tak ada keihsan pada dia. Tip ke benda ke. Ya, kita order makanan ni. Tak kira orang kafir ke orang beriman yang hantar makanan kita tu. Kan ke dalam hadis mengatakan sedekah itu merupakan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, menghapuskan dosa-dosa. Ya, sedekah itu tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah itu mampu menghapuskan kemurkaan Allah kepada kita. Tuan-tuan ni boleh kat sekalian. Jadi sedekah ini juga merupakan satu deposit kita untuk menaikkan ibadah haji dan juga umrah sebenarnya. Ramai orang sedar benda ni, alhamdulillah, banyakkan sedekah. Bukan pada nilainya. Ya, nak RM100. Tolong ambil gambar sikit dan hantar kat masjidnya. Dan masuk Facebook. Bukan macam tu. Kita ada RM10 lah bagi, tak payah tunjuk pada orang. Kerana dalam hadis, dalam ayat 271 surah Al-Baqarah, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tubdus sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ya, boleh bagi pada orang kafir. Soalannya, boleh. Kan ada hadis yang mengatakan bahawa satu hari seorang itu bersedekah dan sedekahnya jatuh ke tangan seorang pencuri. Dia pun tak tahu yang mana sedekahnya itu pencuri. Maka dia pun menyesal. Orang bercerita bagi sedekah bagi kat pencuri. Dia mana tahu? Ya, sedekahnya diterima oleh Allah walaupun dia bagi pada pencuri. Mudah-mudahan pencuri itu berhenti daripada kejahatannya. Besok dia sedekah lagi. Sedekahnya jatuh ke tangan seorang perempuan baghi, perempuan ahli maksiat. Maka orang bercerita, sedekah tapi sedekah kat perempuan jahat. Buat apa? Nabi mengulas mengatakan sedekahnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan yang perempuan jahat itu berubah jadi baik. Kemudian dia sedekah lagi. Sedekahnya tak jatuh ke tangan orang kaya. Dia tidak tahu. Maka orang pun bercerita. Kan orang suka bercerita kan. Orang buat ulasan. Itulah bagi sedekah bagi ke orang kaya, tak nak bagi ke orang miskin. Nabi menjawab, sedekahnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan orang kaya itu pun menjadi ahli sedekah macam dia. Dermawan macam dia. Ya. Jadi sedekah ni pada manusia, pada binatang semua diterima oleh Allah SWT. Buat tau. Nak pergi ibadah haji kan, nak pergi umrah bersama kami kan. Rajin-rajin bersedekah. Yang orang muda ni gaji kadang apa RM1,500. Tolak bersih tinggal RM25 je Ustaz. Boleh tak derma RM2? Dermalah RM2. Allah bukan nilai pada banyaknya, tapi pada kerapnya, pada ikhlasnya, pada kualitinya. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Nabi telah bersabda, sabaqa dirham, mi'ata dirham. 1 dirham melebihi pahala 100 dirham. Kenapa Rasulullah? Kerana orang ni hanya punya RM2 saja dalam kocik ni. Diberi satu, tinggal satu. Nilainya 50% di sisi Allah telah disedekahkan. Ya, seorang pula punya 1,000. Dia keluarkan 100, cuma 1/10 saja. Dia punya 1,000,000, dia bagi 100. Ya, berapa persen saja yang dikeluarkan. Tapi bagi orang yang miskin ni tadi, dia punya sedikit, dia bagi apa yang dia mampu, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah berapa dah tuan-tuan? 5 Okey, yang keenam tuan, yang terakhir saya nak sebut tuan-tuan, yang menambah rezeki kita sebenarnya adalah dengan sebab yang keenam adalah menuntut ilmu. Ya, kerana dalam hadis Nabi sentiasa berdoa, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman ya rabbal alamin. Ya, tambah ilmu. Orang yang tambah ilmu ni rezekinya murah.
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang berilmu, orang beriman dan berilmu. Maka orang yang berilmu ni mudahlah untuk mendapat rezeki, tambah ilmu kita. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan Allah puji cerita tentang orang beriman yang telah pun memberi komen terhadap Qarun yang kaya dalam surah Al-Qasas. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Ketika Qarun ditenggelamkan dalam bumi, nanti tuan-tuan dan pulang, tuan-tuan nak pergi ke Mesir, nak pergi Tasik Fayum, nak melihat sejarah yang disebut dalam Quran dan surah Al-Qasas dan lain, kisah tentang Nabi Musa, cerita Nabi Yusuf sebagainya. Pergi bersama dengan saya, bersama dengan Zazan Travel tau. Zazan Travel Intus, kami pergi ke Mesir nanti buat tuan-tuan merayau-rayau melihat. Dan kita pergi travel ni bukan setakat pelancongan dengan pengisian, nak tak? Perjalanan dengan pentarbiahan, jalan-jalan subur iman bersama kami di Zazan Travel. Bukan jalan setakat hiburan semata-mata, tapi kita berjalan, kita belajar tafsir Quran, kita belajar tentang hadis kan. Nak tak? Register segera tahu dengan Zazan Travel. Baik tuan, tambah ilmu. Dan yang terakhir sekali saya sebut tuan, antara perkara yang menambah keberkatan dalam hidup dan mudah untuk kita menaiki ibadah haji dan umrah, banyak-banyak berdoa tau. Rajin-rajin berdoa. Ya. Pada musim haji yang lalu ketika saya hadir di Arafah, tiba-tiba seorang sahabat menyapa saya bertanya, "Ustaz, boleh tak kita berdoa supaya kita tahun datang menaiki ibadah haji?" Ya Allah, hebatnya doa kamu. Saya pernah jumpa seorang sahabat yang berdoa dengan doa demikian, dan sekarang dia sudah pergi menaikkan ibadah haji lebih kurang 18 kali. Saya pun tak tahu macam mana murah sangat rezeki dia. Orang semua ada kota, ada apa, saya tak tahu macam mana lah wali Allah ni boleh lepas pergi. Tiap kali haji dia pergi. Orang macam saya ni tuan-tuan pergi ibadah haji kerana dijemput jadi pembimbing. Maka kita pun tak adalah ikut kota sangat sebab pembimbing kan, ustaz jadi tempat rujuk. Maka pergilah. Tapi yang dia ni orang biasa-biasa. Saya pun tak tahu macam mana tiap haji dia boleh ada tuan. Musim pandemik itu pun dia pergi juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hebat Jadi banyakkan doa. Antara doa yang saya nak pesan tuan-tuan amalkan, amalkan doa ni selalu tahu. Hadis ni dari Ahmad. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Minal faqri wal qillati wa dhillati wa a'udzubika an udlam au adlim. Dalam hadis ini Nabi menyuruh para sahabat untuk berdoa. Terima kasih yang hadiah bintang kat saya. Misriyati Kasmin. Terima kasih semua. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika an adhlima aw udlam. Ingat, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika an adhlima aw udlam. Tuan-tuan, kalau nak doa ni masuk ke dalam grup kita di Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Kat situ nanti Ustaz Zanulis akan sharekan doa-doa yang saya ajar. Ustaz Syafiq Murad pun ada, Ustaz Safi Sadiqin pun. Terima kasih kepada semua Ustaz Zawri Ghazali yang rajin mengumpulkan doa. Lagi sekali kita baca sama. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika an adhlima au udlam. Boleh? Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika an adhlima au udlam. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan daripada kefakiran dan kemiskinan dan penghinaan. Dan aku mohon perlindungan kepadamu wahai Tuhan daripada menzalimi orang ataupun dizalimi oleh mereka. Jadi nak pergi haji jangan zalim pada orang, hutang tak nak bayar umpamanya. Ataupun dizalimi orang tak nak bayar hutang kat kita. Dia boleh kata pula, fulan bin fulan dah kaya buat apa aku bayar hutang dia. Ada pula yang cakap macam tu. Dapatkan kereta mewah, buat apa aku bayar hutang dia, aku bayar hutang orang miskin. Ini kata-kata tak bertanggungjawab. Kena ingat tau, orang yang hutang tak nak bayar ni kat akhirat besok payah, susah. Dia mati syahid sekalipun tergantung dia, tak masuk, tak lepas nanti. Jangan kata apa-apa tau. Tak mampu bayar, cakap baik, saya belum mampu bayar, doakan saya akan bayar insya-Allah. Tunjuklah komitmen, kesungguhan. Orang bukan nak sengat kadang-kadang Orang tapi orang nak budi bahasa tu.
Jadi tuan-tuan, ini antara 6-7 perkara yang kita pelajari sama-sama untuk jadikan rezeki kita murah. Dan insya-Allah Allah SWT akan himpun kita di tempat yang indah, di Mekah, di Madinah, insya-Allah, dan Allah cukupkan segala keperluan kita. Saya ada bahan lagi nak sampai kepada tuan-tuan, tapi saya setakat ni saja untuk kita pada kali ini. Apakah perkara-perkara yang menghalang menyebabkan rezeki jadi sempit? Nak tahu tak? Ingat nanti kita akan sampaikan kuliah tentang perkara ini tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan pada apa yang dikongsikan. Dan bagi sahabat saya yang minat untuk terlibat dalam satu program investment bersama dengan kami di Granted Wisdom, ya, satu sekolah yang kami cuba adakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas, special needs. Nanti saya tunjuk pada tuan-tuan perkembangan sekolah ni yang telah kami siapkan, renovate. Itu saya dah sebut tuan-tuan, ada ramai yang nak invest itu. Tapi saya menunggu sehingga tempat ni siap untuk meyakinkan tuan-tuan. Saya tak mau pegang duit tuan-tuan selagi operasi belum berjalan. Jadi bagi tuan-tuan yang minat untuk join kami dalam program ini, nanti saya masukkan borang secara secara Google Form. Nanti tuan-tuan boleh terlibat sama untuk hadir dalam program tertutup kami yang akan kami adakan dari Khamis dan Jumaat nanti minggu ni. Bagi tuan-tuan yang minat untuk join, nanti saya masukkan Google Form ni, tuan-tuan boleh isi dan boleh dengar program usaha sama yang boleh tuan-tuan terlibat dalam program investment. Bagi tuan-tuan yang minat untuk jadi investor dalam program penyediaan pendidikan untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Kesian tuan-tuan ni, dalam 1,000 orang di Malaysia sekarang dah ada seorang dua anak-anak yang berkeperluan khas. Kadang-kadang sistem pendidikan tidak beri apa-apa jaminan untuk anak-anak ni. Kesian mereka kadang-kadang mereka balik keperluannya di sudut biological tu kadang-kadang macam orang normal, tapi Allah jadikan autism dan sebagainya. Jadi hikmah di sebalik itu. Tuan-tuan minat untuk terlibat, yang OT ke, occupational therapist ke, yang nak bekerja dengan kami, ahlan wa sahlan. Kami sangat memerlukan kami. Kami akan buka center ni di Damansara Damai. 2 buah bangunan telah kami siap renovate, alhamdulillah. Nanti saya masukkan gambar-gambarnya bagi tuan-tuan yang minat untuk join dalam program kami, menjadi pelabur dalam program sekolah keperluan khas Granted Wisdom, bersama dengan Zahazan Travel dan juga Telaga Biru. Bagi tuan-tuan yang minat, nanti boleh isi borang dalam Google Form yang saya bekalkan sikit lagi dekat link di sini, dan juga dekat grup sahabat Ustaz Zahazan di Telegram dan juga di WhatsApp. Baik tuan, terima kasih bagi tuan yang menunaikan ibadah umrah bersama dengan saya. Masih ada sikit lagi tempat kosong dalam bulan 12 nanti. Selain daripada itu, pada bulan 8 pun ada Ustaz Sudin, 9, 10, 11 ada Ustaz Muhammad Tawaw, ada beberapa orang, Ustaz Muhammad, Ustaz Ammar, Ustaz Sufan, ada ramai lagi pembimbing bersama dengan saya, anak-anak buah saya. InsyaAllah perjalanan bersama kami, perjalanan menyubur iman, bukan setakat pelancongan, tapi program penuh tafsiran, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, setakat saja dulu. Jangan lupa tahu, buku ni pun masih ada lagi dalam galakan saya untuk tuan-tuan miliki. Atlas Penyebaran Islam, menceritakan kemasukan Islam ke tanah Melayu. Sekarang zaman orang cerita mak tilau, sejarah dan sebagainya. Bacalah buku ni. Saya kita akan lebih menghargai datuk nenek moyang kita yang telah berjuang untuk tanah Melayu. Tahu? Baca, faham, amal, sebar. Baca, faham, amal, sebar. Dapatkan buku ni, hadiahkan kepada library, kepada surau, masjid, letakkan dekat office, jadi coffee table book. Cantik tau. Ni karangan bukan sebarangan orang ni. Namanya Dr. Syauqi Abu Khalil, seorang sejarawan Islam yang terkemuka. Almarhum Profesor Dr. Syauqi Abu Khalil, seorang yang sangat terkemuka. Dapatkan buku ni. Bagi tuan yang dapatkan buku ni, dapat hadiah majalah sosial ni, dia tak terbit yang ada ni isu-isu berkaitan dengan iman, akidah dan sebagainya. Dapat hadiah bag tau. Yang beli dapat hadiah bag daripada Zahazan Travel. Bagi saya bag ni, tunjuk sekejap. Dapat hadiah bagnya. Dapat hadiah bag Zahazan Travel. Mari dapatkan buku Atlas Penyebaran Islam. Sementara stok masih ada, dah tak banyak yang tinggal. Nanti kalau dah habis, dah tak ada tau. Buku ni kami import dari luar. Jadi dapatkan sekarang. Tak ada jual dah buku ni. Dia cari kat Shopee, kat mana pun tak jumpa tuan-tuan. Jadi dapatkan buku-buku ni daripada Zahazan Travel. Dan bagi tuan yang minat untuk jadi investor dalam program kami di Granted Wisdom bersama Zahazan Travel dengan Telaga Biru, sila isi form yang akan saya kemukakan. InsyaAllah kita jumpa pada malam Khamis malam Jumaat nanti bersama dengan Principal Ridwan
untuk bersembang-sembang tentang peluang-peluang bagi tuan-tuan yang minat, yang ada wang lebih, yang ingin terlibat sebagai murabi dalam program OT, Occupational Therapist, ya, untuk mengajar anak-anak yang berkeperluan khas ni, mereka yang ada keilmuan dalam bidang ni. Marilah sama kita menabur jasa. Kami bayar mengikut kepakaran tuan-tuan masing-masing. Jadi terima kasih, setakat itu saja dulu. Lagi pengumuman oleh Zalan Travel pada ini ada apa ni? Penyebaran. Baik, tadi ada atlas penyebaran Islam. Ya, beli ni dapat majalah Zuzi dan tag. Dan begitu juga bagi tuan yang nak masuk ke program umrah bersama saya dan umrah bersama Ustaz Muhammad At-Tawawi. Ya, dan juga Ustaz Sudin Al-Malakawi, tuan guru kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan boleh join dan boleh check dalam Facebook dan juga Insta kami untuk dapatkan penglibatan untuk terlibat kat sini. Terima kasih tuan-tuan sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perkara-perkara yang menjadi penyebab sempitnya rezeki dalam kuliah yang akan datang, yang akan dimaklumkan. Ya, ada tuan-tuan minta saya tetapkan waktu. Ya Allah, saya ni orang tak tahulah, orang paling sibuk atas dunia kot. Selalu tak dapat komit dengan tuan-tuan waktu. Terima kasihlah ada Tuan Guru Dr. Abdul Basit. Ya, terima kasih ada sahabat yang rajin bagi kuliah. Kita dapat belajar bersama daripada mereka, mutiara-mutiara. Ya, jangan dengar daripada saya saja, dengarlah daripada ustaz-ustaz yang lain. Dapatkan sebanyak mungkin ilmu, kerana jalan ke rahmat Allah ni sangat luas. Kita tak perlu ada rasa dengki, hasad pada mana-mana para ustaz, ustazah yang menyampaikan ilmu. Semuanya nak mengajak kita ke kebaikan. Terima kasih ya. Jumpa lagi Hajar Ruqyah. Jumpa lagi pada semua. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hafsah Halim. Terima kasih Hati Salim. Ya, Cikgu Saudi. Terima kasih Cikgu Saudi. Ahlan wa sahlan. Orang Sabah semua sihat jom pergi umrah bersama Ustaz Muhammad Tawaw. Roya Ahmad. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Sekian. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Jangan lupa bagi mereka yang minat dapatkan Habatus Sauda Birkah, kami menghasilkan Birkah ni, mudah-mudahan dapat amalkan sunnah Nabi SAW, iaitu Habatus Sauda Habatul Barakah. Ni kami telah proses sebenarnya. Ramai yang telah menggunakan, banyak kesan yang baik, impact yang positif, ya, sembuh daripada penyakit. Alhamdulillah, ada yang rambutnya gugur, tumbuh lebat, alhamdulillah, ada yang nak susukan anak, ada yang susah tidur malam. Inilah Habatus Sauda, jenama Birkah dari Zahazan Travel. Dapatkan tuan ya. Jangan putus stok Birkah di rumah kita supaya ada keberkatan berterusan, kerana jaminan Nabi yang mengambil Habatus Sauda yang merupakan Habatul Barakah, dijirin keberkatan. Dapatkan daripada Zahazan Travel. Sekian. Ada apa lagi? Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.